Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita untuk kali ini, dan untuk kali ini saya nak ajar anda untuk mengenali tools-tools yang ada dalam Google Form. Tapi sebelum itu saya nak ingatkan kepada anda semua untuk membuka Google Form melalui Google Drive agar ianya lebih selamat dan akan disimpan di dalam Google Drive anda. Okey, sebelum itu saya juga nak recap sikit cara untuk buka Google Form yang seperti video yang sebelumnya adalah yang pertama melalui carian Google, yang kedua tekan pada ikon 9 titik di mana tak semua orang akan dapat untuk cari Google Form di Google List bahagian 9 titik. Yang ketiga melalui website dengan hanya menaik forms.new, ataupun yang keempat melalui Google Drive ini iaitu hanya perlu tekan plus new dan tekan Google Form, ataupun cara yang kelima adalah menekan Shift O. Jadi untuk hari ini saya akan mulakan dengan mengajak anda semua untuk menekan butang Shift O. Okey. Tekan pada skrin, tekan Shift O dan dia akan automatically membawa kita kepada paparan Google Forms. Okey, yang pertama sekali kita perlu type rename. Okey, kita perlu, ini adalah kotak untuk rename, kotak namakan dia, dan kita perlu renamekan form ini sebagai contoh. Kita nak renamekan dia sebagai pengenalan Google Forms ataupun pengenalan kepada subjek. Okay, contohlah, tapi untuk hari ini saya hanya sekadar untuk meletakkan tajuk sebagai pengenalan kepada Google Form dan terus tekan enter dan dia akan automatically save. Kita tengok ke tepi ni dan sepatutnya ya, dan dia sudah muncul pengenalan Google Form di Google Drive kita dan juga telah ada preview untuk kita tengok. Sebelum saya nak teruskan, saya nak tunjuk sedikit berkenaan dengan pencerahan sedikitlah macam mana Google Form ni dan macam mana bentuk dia secara kasar untuk kita tengok berdasarkan Ohana Escape Room yang pernah dibuat sebelum ini. Okey, dalam Ohana Escape Room ini saya akan tunjuk kepada anda paparan kasar, iaitu paparan hak milik kami, iaitu di mana bukan yang boleh di-view oleh orang lain. Okey, untuk melihat paparan yang apa orang lain akan lihat, kita hanya perlu tekan butang preview di sini. Dan ini apa yang orang lain boleh lihat lah, tapi disebabkan perlu isi dulu baru boleh melepasi ke next, jadi saya akan tunjuk kepada anda paparan kasar. Okay? Okay, untuk paparan kasar ni seperti biasa, nampak di atas ni ada tajuk, ada penjelasan, description dia, dan dia ada soalan. Soalan-soalan dia boleh dalam bentuk long answer, boleh dalam bentuk short answer, jawapan pendek, jawapan panjang, dan juga ada bahagian ini untuk letakkan teks sahaja, dan ada section dan section, dan ada juga untuk bahagian upload file, ada juga bahagian untuk rate, dan ada juga bahagian untuk jawab soalan objektif, dan juga jawapan-jawab soalan-soalan yang memerlukan seperti text box ataupun soalan yang tick box. Okey, soalan tick box dan sebagainya. Banyak lagi untuk kita telusuri bersama, dan ini adalah jawapan dalam bentuk drop down, dan kita akan lihat selepas ini dalam pengenalan kepada tools-tools yang akan saya tunjuk kepada anda semua. Baik, jadi kita akan lihat daripada sini. Ini adalah paparan Google Form, okay, pengenalan kepada Google Form. Okay, di sini adalah tanda anda nak move to the folder. Maksud dia masukkan ke folder baru. Okay, kalau all change save in drive, maksud dia dah change masuk dekat dalam drive. Dan ini adalah butang start untuk anda startkan anda punya Google Form. Dan sekiranya anda buka di paparan laman web Google Forms, dan anda akan nampak dia telah pun di start. Okey, baik. Dan kita akan lihat, bahagian atas ni adalah bahagian tajuk. Sekiranya kita dah tulis tajuk dekat sini, dia akan automatically tuliskan tajuk kepada kita di bahagian ini. Tapi sekiranya kita ingin menambah, anda juga dibenarkan menambah di sini dan tidak akan menggugat langsung bahagian atas ni. Pengenalan Google Forms, subjek bahasa Melayu. Okey, contohnya begitulah. Okey, baik. Lepas tu form description adalah untuk kita menulis arahan dan sebagainya. Sila isi dengan teliti. Contoh. Okey, tapi disebabkan oleh subjek bahasa Melayu, mungkin kita nak buat dalam bentuk lain lah. Okey, untuk Google Form dia ada quizzes. Dia boleh buat dalam bentuk quiz, maafkan saya, bukan quizzes. Dia boleh buat dalam bentuk quiz dan juga boleh buat dalam bentuk yang biasa. Dan Google Form ni juga ada orang pakai sebagai untuk ambil feedback. Feedback ni maksud dia selepas program ataupun apa, untuk orang ambil order, ataupun juga untuk dia nak simpan upload files pun boleh melalui Google Form, ataupun orang-orang akan gunanya untuk pelbagai lagi lah, untuk buat exam dan sebagainya.
Jadi, saya nak tunjukkan sekarang ni tools yang pertama. Okay, dia akan terus muncul. Ini adalah section yang pertama. Okay, ini adalah section yang pertama. Untuk melihat video section, sila ke video yang seterusnya. Tapi untuk hari ini, saya akan perkenalkan anda dengan tools-tools yang ada di sini, di kawasan ini. Baik, yang pertama sekali adalah untitled question. Jadi, kita kena tulis soalan. Baik, untuk tulis soalan, contohnya saya tulis, haiwan apakah yang berkaki 4? Okay, ini adalah soalan. Okay, soalan. Dan kita boleh multiple choice. Di mana apabila soalan ni multiple choice, kita boleh buat pilihan jawapan. Okay, ayam, itik, kucing ataupun burung. Okay, haiwan apakah yang berkaki 4? Jadi kita boleh buat macam ni. Dan nanti, okay, bila kita tekan butang preview, okay, kita akan dapat lihat student ini boleh memilih mana-mana jawapan. Okay, contoh kucing dan dia tekan submit. Dan dia dah berjaya submit. Okay, untuk jadikan dia sebagai quiz, sila tunggu kepada video-video yang seterusnya. Okay, jadi kita hanya sekadar seolah-olah seperti feedback form dan saya hanya menggunakan soalan-soalan seperti ini untuk lebih memahamkan anda. Okay, seterusnya adalah checkbox. Checkbox ni kita boleh pilih satu jawapan, lebih daripada satu jawapan, bukan hanya satu jawapan. Contoh, saya tambah lagi di sini lembu. Okay, so bila dia nak menjawab soalan ni, dia boleh tekan 2. Contoh, kalau saya tekan preview untuk saya lihat, dan dia boleh pilih di sini kucing dan lembu dan tekan submit dan dia akan berjaya untuk submit. Okay, seterusnya adalah drop down. Okay, drop down dia hanya boleh pilih melalui drop down. Okay, apa itu drop down? Okay, contoh ini jawapan ni masih kekal kucing. Okay, jadi kita preview untuk lihat drop down itu seperti mana. Drop down itu adalah seperti ini. Dia akan memberi pilihan kepada kita untuk memilih, iaitu choose. Okay, kita boleh pilih jawapan. Contoh jawapan ni adalah kucing. Saya tekan kucing dan tekan submit. Okay, seterusnya kita ada paragraph dan short answer. Kita mulakan dengan short answer terlebih dahulu. Untuk short answer, okay, short answer ni dia hanya boleh tulis jawapan. Okay, dia boleh tulis jawapan yang pendek saja dan dia tak dibenarkan untuk tekan enter. Okay, tapi kalau paragraph, dia dibenarkan tekan enter. Okay, saya akan tunjukkan kepada anda benda yang sama. Contoh, maafkan saya. Okay, saya akan tunjukkan kepada anda perkara ini. Okay, saya akan tambah lagi satu di sini dan saya akan tulis yang benda yang sama. Haiwan apakah yang berkaki 4? Okay, baik. Jadi yang ini pula saya nak buat jawapan sebagai paragraph. Okay, jadi kita akan tengok butang preview. Dan bila kita sampai di butang preview, haiwan apakah yang berkaki 4? Short answer. Okay, saya tak tulis jawapan tapi saya hanya nak tunjuk macam ni. Okay, sekiranya anda tulis L banyak-banyak, anda tak dibenarkan tekan enter pun. Dan jawapan dia pendek. Jawapan dia memang dia boleh tulis jawapan yang panjang, tapi jawapan dia akan menyusahkan kita dan kita perlu tekan ke kiri ataupun ke kanan untuk patah balik. Tapi kalau pilihan jawapan itu perlu diisi dalam dalam pilihan yang long, panjang, long paragraph, okay, long answer text. Jadi kita boleh tulis something dengan panjang dan boleh enter dan tulis yang seterusnya. Okay, pastikan kepada anda yang ingin membuat Google Form, saya galakkan kepada anda semua untuk memilih long answer text sebagai pilihan untuk menjawab berbanding dengan short answer text. Short answer text ni selalunya kita akan pergi kepada contoh macam email, kepada nombor-nombor yang ringkas, nombor matrik, nombor IC dan sebagainya. Kita akan menggunakan short answer text. Dan untuk setkan benda-benda itu, kita akan lihat di video-video yang seterusnya. Okey, baik. Jadi, kita akan teruskan lagi. Okey. Contoh lain yang kita ada di sini, selain pada ini, kita ada file upload. Okey, file upload adalah yang membenarkan kita untuk mengupload sesuatu perkara. Okey, saya delete ni terlebih dahulu. Dan ini, okey. Untuk menguploadkan satu perkara, kita perlu pilih drive mana yang perlu kita masukkan. Dan kita perlu tahu yang make sure to only share this form with only people you trust. Kita tekan continue dan kita boleh pilih
untuk nak masukkan file jenis apa. Kita ada only allow specific file types, di mana apabila kita tekan ini, contoh kalau kita nak pelajar kita, kawan-kawan kita, audiens kita hanya untuk upload image, jadi kita hanya tekan image. Tapi kalau kita tak kisah dia nak hantar apa, kita tutup balik, maksudnya dia akan benarkan kita untuk hantar apa-apa sahaja file, upload apa-apa sahaja file. Dia nak upload PDF ke, video ke, spreadsheet, dokumen, audio, image, drawing ataupun presentation. Baik, dan dia boleh hantar satu saja file ataupun dia boleh hantar banyak-banyak file. Okay, better kalau kadang-kadang ada problem, jadi saya selalu setkan 5 supaya problem itu tidak berlaku. Dan maximum file size, pastikan anda tidak meletakkan terlalu kecil kerana akan membuat gangguan kepada orang yang ingin menguploadkan mereka punya files. Okay? Memuat naik, maafkan saya. Jadi selalunya saya akan terus pilih 10 GB di bahagian sini. Sebab apa? Sebab satu respon can exceed the 1 GB size limit. Okay, jadi kita change dekat bahagian sini. Dan kita akan ubah di bahagian sini kepada 1 TB. Maksud dia, bila kita ubah dia kepada 1 TB, dia automatically membenarkan seorang itu upload sehingga 10 GB. Tapi supaya video mereka tidak begitu besar, kita letak dia 1 GB sahaja limit dan mereka perlu mematuhi. Dan sekiranya ada 10 orang, jadi 10 GB akan dipakai dalam drive anda. Tapi drive anda akan hanya menerima 1 TB of file sahaja. Okay? Dan untuk yang seterusnya, kita ada linear scale. Okay, untuk linear scale ni, kita akan buat dia scale daripada 1 sehingga 10 boleh. Kita nak pilih 1 hingga 5 pun boleh, 1 hingga 4 pun boleh dan semuanya lah. Tapi selalunya kita akan pakai 3, 4, 5 atau 10. Dan kita boleh label dia. Okay, contoh saya nak label sekarang tidak faham. Contoh anda ingin menguji adakah pelajar-pelajar anda faham ataupun tidak. Tidak faham ataupun faham. Mari kita tekan preview dan kita lihat apa yang berlaku. Ya, dia akan muncul dalam bentuk seperti ini. Baik, seterusnya kita ada multiple choice grid. Okay. Dalam ni contoh kita nak tulis satu benda seperti kefahaman mereka terhadap sesuatu topik. Contoh bahasa bukan bahasa. Okey, topik 1 tekan saja enter, dia dah boleh pergi ke yang kedua, topik 2, topik 3, topik 4. Okey, contoh. Dan di bahagian kolom ni kita tulis tidak faham. Kita boleh tulis berapa banyak yang kita nak tulis. Tidak faham dan faham. Okey. Kita boleh tekan butang preview dan untuk lihatnya, dia akan berada dalam bentuk macam ni. Jadi, student akan pilih topik 1 tidak faham, topik 2 faham, faham, tidak faham. Okey, dan sebagainya lah. Dan tools yang seterusnya juga adalah checkbox grid. Okey, di mana dalam bentuk checkbox grid ni pula, kita akan lihat previewnya. Di mana dia boleh pilih banyak dalam satu benda tu. Contoh dia nak pilih dua-dua. Okay, contoh dekat sini ada list yang banyak. Dia ada list yang banyak. Dia ada makanan kegemaran ke apa dan sebagainya. Kita boleh pakai untuk menggunakan option ini. Dan seterusnya kita ada date. Sekiranya anda inginkan pelajar anda untuk masukkan sebarang tarikh. Dan seterusnya kita ada juga masa untuk mereka upload masa. Kita tekan preview untuk lihat apa yang akan terjadi. Dan kita dapat tengok di sini, bila ditekan masa, dia akan muncul kalender dan hanya perlu tekan kalender tersebut. Dan masa, dia boleh pilih AM, PM dan dia hanya perlu masukkan masa sekiranya dia inginkan meletakkan masa. Dan saya rasa itu sahaja untuk pengenalan tools pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih. See ya.